301, Indonesia Coast Guard 301. This is China Coast Guard vessel 5402. This is China Coast Guard vessel 5402. Please give safe distance to me. Please give safe distance to me. China Coast Guard, this is Indonesian Coast Guard 301. Yes, I monitor you. I will keep in safe rank for you. I will keep in safe distance for you. I just monitor you and I stand by of your vessel. Jarak 1200 yard. Cepat. CCG 8.2. Kemudian masih cikat. Maju dulu dengan Pak Maru. Kalau lewat CTR radio bagaimana? Kita di 125.00. CTR radio katanya 125.00. Pakai komennya apa? Pakai kata lagi ya. Pakai data dulu ya, data 125.00 korek. Kalau kita di 125.00. Terima kasih. Terima kasih. Angkatan lautnya ambil mel. Itu kayaknya orang Wakafla foto ke kita juga misalnya ada kilo-kiloan gitu tadi. Tanjung Datu dengan Camar bagaimana terima ganti? Ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata. Badan Keamanan Laut, atau Bakamla RI, mengusir kapal China Coast Guard 5402, yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Pengusiran kapal tersebut bermula ketika kapal asal China itu memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Kapal CCG 5402 mengaku, bahwa mereka sedang melaksanakan patroli di wilayah yurisdiksi Tiongkok. Hal ini diketahui dari komunikasi radio yang terjalin antara CCG 5402, dengan KN Pulau Dana 323, yang terus mendekat dan membayanginya. Ketika kapal negara atau KN Pulau Dana 323 mendekati kapal asal China tersebut, pihak kapal China pun sempat memberikan peringatan untuk tidak mendekat. Namun peringatan atau himbauan tersebut, dihiraukan oleh pihak Bakamla, yang tetap membayang-bayangi kapal China tersebut, dengan kapal negara atau KN Pulau Dana 323. Pihak Bakamla pun tanpa rasa takut, terus mendekati kapal China, agar keluar dari wilayah yang telah menjadi wilayah teritorial Indonesia. Karena berdasarkan UNCLOS 1982, telah menjadi wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara, telah mendapat pengakuan internasional, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat, untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut, tanpa boleh diganggu oleh pihak negara manapun. Setelah melakukan beragam upaya, kapal asal negeri tirai bambu itu akhirnya meninggalkan kawasan Laut Natuna Utara. Bakamla RI akan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Lalu bagaimana respon negara tetangga, yaitu Malaides, yang memiliki konflik yang sama pada laut perairannya? Apakah Malaysia atau Malaides melakukan hal yang sama seperti Indonesia? Sepertinya tidak. Malaides tidak mampu dan tidak berani menghadapi China. Malaides hanya bisa berkoar-koar saja, tanpa bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap China. Berikut ini video parlemen Malaysia atau Malaides, yang sedang membicarakan permasalahan tersebut, yang tidak mampu bertindak tegas terhadap China, dikarenakan kekuatan alutista mereka yang tidak memadai, serta para warga Malaides pun ikut turut berkomentar.
Pada 5 Oktober 2024, dua kapal tentera laut China Plans Qi Jichuan dan Plans Qi Changshan telah disambut dengan penuh warm welcome di Pelabuhan Pulau Pinang oleh Pengurusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP yang berbahagia Dato' Yu Sun Hin. Turut hadir wakil dari Konsul Jeneral China ke Pulau Pinang, Pegawai Kedutaan China, Wakil Angkatan Tentera Laut Malaysia TLDM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Lawatan ini dijadualkan selama 4 hari hingga 8 Oktober 2024 dengan beberapa aktiviti seperti lawatan untuk orang ramai dan on-board reception. Nampaknya mereka datang bawa kapal perang, siap ada sambutan rasmi dan persembahan lagi. Tapi soalnya, adakah ini betul-betul lawatan muhibah atau ada agenda lain yang tersirat? Kita tahu sekarang ini Laut China Selatan tengah jadi hotspot dengan ketegangan antara negara-negara ASEAN dan China. Adakah kapal-kapal ini sekadar bawa pelawan atau sebenarnya mereka tengah buat pemeriksaan kawasan? 1,800 tentera laut mereka ada kat situ, bro. Walaupun Malaysia terus cuba mengeratkan hubungan diplomatik dengan China, kita tak boleh tutup mata dengan apa yang sedang berlaku di Laut China Selatan. Jangan mudah terpedaya dengan sambutan hangat dan senyuman mesra. Soalnya sekarang, ada kelawatan ini benar-benar untuk hubungan dua highlight atau satu langkah strategi untuk China terus kukuhkan pengaruh ketenteraan mereka, kata Taudi. Malaysia kena terus berjaga-jaga. Jangan sampai terlepas pandang sebarang tanda-tanda boleh menggugat kedaulatan negara. Apa pendapat korang? Betul-betul lawatan mesra atau ada agenda tersirat? 大学音乐团现在为大家表演四首曲目。第一首《人民海军向前进》。 Indonesia sekali lagi mengusir kapal pengawal pantai China di Laut Natuna Utara, mencetuskan satu lagi ketegangan berhubung sempadan maritim. Jurucakap Badan Keamanan Laut Bakamla, Kapten Yohanis Antara, mengesahkan insiden itu berlaku kemarin. Beliau mendakwa ketika KN Pulau Dana 323 berkomunikasi dengan kapal China melalui radio, kapal CCG 5402 mendakwa ia sedang melakukan rondaan di perairan itu dan meminta kapal Indonesia supaya tidak mendekat demi keselamatan pelayaran. Namun permintaan itu tidak diendahkan oleh KN Pulau Dana 323 yang bekerjasama dengan kapal peronda Tentera Laut Indonesia KRI Sutedi Sena Putra 378 dan KRI Bontang 907. Agensi berita Antara melaporkan Yohanis berkata kapal CCG 5402 milik China itu turut membuat beberapa percubaan lain sepanjang Oktober 2024. Katanya kapal China tidak hanya menceroboh perairan Indonesia tetapi turut mengganggu aktiviti tinjauan seismik arwana 3D dan pemprosesan data yang sedang dijalankan oleh PT Pertamina East Natuna di kawasan Laut Natuna Utara. Tambahnya berdasarkan Konvensyen Undang-Undang Laut UN Clause 1982, pelantar benua Indonesia di Laut Natuna Utara diakui di peringkat antarabangsa yang memberi hak kepada Indonesia untuk mengeksploitasi dan meneroka sumber asli di kawasan itu tanpa sebarang gangguan dari negara lain. Kenyataan Timbalan Menteri, saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan, tapi saya tak dapat jawapan yang terang, iaitu Timbalan Menteri Daripada Alur Gajah ni berkata bahawa Laut China Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut China Selatan sekarang? Terkawal ke teman tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di-anchor saut. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan China yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Sebenarnya cadangan tukar nama Laut China Selatan ni sejak dulu lagi dah ada. Dan saya puji Ahli Parlimen Tumpat YB Mumtaz yang bawa cadangan ini ke dalam Dewan Rakyat. Saya setuju untuk kita tukar saja nama Laut China Selatan kepada Laut Malaysia. Bukan jadi isu pun. Walaupun kita tukar nama Laut China Selatan kepada Laut Malaysia contohnya, belum tentu ianya diiktiraf oleh dunia. Bahkan negara China pun tak kisah. Tapi penukaran nama ni sebagai antara cara kita melawan tuntutan China, bertegas dengan perairan kita
tunjuk yang kita ni juga berani melawan. Korang kena ingat ya, China pun tukar nama-nama kawasan utama laut kita dekat Sarawak sana tu tau. Contohnya Beting Raja Jarum, dia tukar kepada Baikang Ansha. Dan ada lagi beberapa lagi nama yang China tukar kepada nama Mandarin. Ini pun kena ambil kira. Tak usah pening kepala lah dalam bab ni, tukar je lah. Lagipun negara-negara jiran kita pun dah lama buat. Contohnya Indonesia, Laut Cina Selatan mereka panggil Laut Natuna Utara. Apapun, di samping kita tukar nama Laut Cina Selatan ni, kerajaan boleh perkasakan lagi aset tentera laut kita sebagai langkah berjaga-jaga. Seriuslah, kalau ada lagi sesiapa yang tak setuju dengan cadangan ni, saya rasa sanksi sama ada mereka tak faham taktik peperangan atau memang mereka ni jenis penakut. Anda yang mana satu? Bagaimana kerjasama di antara kedua negara dalam konteks ASEAN dan pertahanan untuk kita melihat kepada isu di Laut Cina Selatan itu, Doktor? Kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, betul kita nak berhadapan dengan kemarahan China. Jadi dalam aspek ini kepakaran yang dipunyai oleh Bapa Presiden Prabowo ini yang merupakan individu ketiga yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan ni, termasuklah juga beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat dulu dia ada merupakan pesaing kepada Presiden Jokowi itu sendiri tetapi selepas selesai pilihan raya ini yang bagusnya mengenai politik Indonesia ini, apabila beliau walaupun beliau tewas dalam pemilihan yang sebelum ini, tetapi beliau tetap menerima jawatan apabila dilantik oleh Presiden Jokowi yang sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau menerima pelantikan tersebut. Ini menunjukkan satu keadaan harmoni, keamanan yang baik dalam politik Indonesia itu sendiri. Apabila orang yang bertembung dalam pilihan raya akhirnya boleh bersama-sama duduk dalam kabinet. Dalam kabinet kita lihat ada 34 menteri dan salah seorang daripadanya adalah Presiden yang hari ini, iaitu Bapa Prabowo itu sendiri. Jadi dalam aspek keselamatan ni, selepas daripada Presiden Soeharto dan juga SBY Presiden Susilo, ini Presiden Prabowo adalah merupakan orang yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan itu sendiri. Jadi kita melihat dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan itu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN itu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu fokus, satu komiti, satu jawatankuasa task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang.